Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman. Tapi dia tak sebut firman di sini. Kenapa? Kalau firman tu dia takut keliru orang katakan ini ayat Quran. Kita bukan baca Quran. Jadi apa? Hadis Qudsi, ya. Sebab tu dia kata, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, perbuat olehmu akan barang yang aku suruhkan akan kamu, dan jauh olehmu daripada barang yang aku tegakkan akan kamu daripadanya. Nescaya aku jadikan akan kamu hidup yang tiada merasai mati selama-lamanya. Dan aku itu hidup yang tiada merasai mati selama-lamanya. Apabila aku kata bagi suatu itu kun, artinya jadilah engkau, maka jadilah ia. Ini tengok penggal yang pertama ni, ya. Buat apa yang aku suruh, kata Tuhan. Whatever I tell you to do, apa jawab? You do what I tell you to do. Faham ke dia macam komputer ni? Apa yang aku suruh buat, dan apa yang aku larang, tinggalkan. Nescaya kamu tidak akan mati selama-lamanya. Maksud mati itu bukan mati nyawa, bukan mati jasad. Mati apa? Mati hati. Orang yang mati hati, orang yang tak mahu menerima kebenaran. Lantak letuk bila azan, jerit pekik, hayya ala solah, nehin aja, ya. Itu orang dah mati hati tu. Maknanya orang itu mati sebelum mati. Faham? Mati sebelum mati. Hatinya udah mati sebelum badannya mati. Kita tak nak jadi orang itu. Jangan mati sebelum mati. Ya, hidup sebelum kita mati. Selepas mati besok akan hidup juga, ya. Dan aku ini tak akan merasa mati-mati, kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup kerana sifatnya al-hayatu, ya. Dia tu hidup, sifatnya hidup, dia tak akan merasa mati. Yang merasa mati apa? Orang yang hidup dengan nyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, ya. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Ini sampai dia mati jasadnya, mati bodinya, dia tidak akan mati hatinya. Jadi maknanya dia akan menurut perintah Allah. Saya ada seorang kenalan, dia mati umurnya 94 tahun baru mati. Dia duduk di jeram tu. Kalau tuan-tuan perempuan lalu ikut ke kampung, sebelum kampung tu ada satu masjid namanya Masjid Jeram. Dekat itulah tepi jalan masjid tu. Dia di situlah duduk tempat kampung ni. Tiap waktu semasa dia sihat tu, dia ada di situ. Setiap waktu ada je, subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Kadang-kadang dia datang awal tu, bila tak datang, dia bang tu, hayya Allah solat, kata mengah-mengah. Dia azan kerana bila tak datang. Ya. Begitulah dia. Malam dia mati tu siang, malamnya tu dia ngabur pada anaknya, kamu jangan pergi masjid malam ni, kamu di rumah kita sama-sama semayang, aku nak berjemaah, aku nak mengikut kamu semayang. Nampak tu, dekat nak mati pun dia tak nak tinggal jemaah. Malam tu dia berjemaah, dia semayang barin pun, barin semayangnya, anak jadi imam. Ya, begitulah maghrib isyak. Esok tu sebelum subuh matilah dia. Inilah idola saya. Saya kalau ngajar di mana-mana pun saya cerita hal orang ni. Namanya Haji Soleh. Itulah idola saya sampai dia mati. Kadang-kadang saya lalu tu nak ngajar tu, nampak dia tengah ngayuh musikal tu. Rumah dia dengan masjid dari sini ke simpang PGA tu ada. Traffic light tu kan. Itulah jauhnya rumahnya. Tapi sanggup ngayuh musikal. Kadang meleleh air mata saya nengoknya. Aku dah tua ni, esok lalu kopi ni, katalah mati saya. Ya, sampailah dia mati mempertahankan sembahyang berjemaahnya. Inilah patutnya kita jadi orang itu. Ya. Patutnya kita sampai mati macam itu. Mempertahankan syariat. Apa yang Allah suruh dibuat, apa yang Allah larang ditinggalkan. Kerana aku macam itulah kata Allah. Aku kata kun, apa jadi? Fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Sesungguhnya bila dikehendak sesuatu, Allah itu menghendakkan sesuatu, maka dia akan berkata kun, jadi, fayakun, maka jadilah benda yang dia kehendak itu. Begitu juga kalau Allah nak matikan orang itu sebelum dia mati, boleh tak? Boleh. Boleh tak Allah kekalkan dia keadaan beriman sehingga dia mati? Boleh. Itu terpulang kepada Allah. Jadi hendakkan pengekalan itu, hendaklah kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam keadaan beriman. Di samping kita berdoa lah, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan iman, wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dalam keadaan beriman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Mudah-mudahan. Ini mesej yang pertama. Kemudian sambung lagi, hai anak Adam, apabila adalah katamu itu baik dan ilmumu itu jahat, maka engkau penghulu munafik. Dan apabila adalah zahirmu itu baik dan batinmu itu jahat, maka engkau daripada segala orang yang binasa. Lagi menipu mereka itu akan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu menipu akan mereka itu. Maka tiada menipu mereka itu melainkan diri mereka itu juga, padahal mereka itu tiada tahu. Ini amaran dari Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Allah. Itu sifat orang munafik itu. Orang munafik itu dia ngabur pada orang, kami beriman. Kami beriman. Dia macam kita juga. Apa kata munafik? Munafik itu artinya menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan keislamannya. Dari segi luarannya dia macam orang Islam dah. Berjubah. Nampak orang berjubah? Hitam macam jubah dia. Sorban. Nampak sorban apa? Sorban tu apa? Berjuang untuk Palestin. Itu nama sorban ya. Rupanya dalam hati tak percaya. Itu orang munafik tu. Luarannya macam orang Islam, tapi dalamannya dia tak beriman. Itu orang munafik. Orang munafik ni kita tak kenal. Sebab itu tak boleh tuduh-tuduh. Kamu ni munafik, tak boleh. Kalau dia bukan munafik, kemunafikan itu kembali kepada kita. Tapi dalam Quran Allah sebut banyak tanda-tanda orang munafik. Ini di antara yang tadi. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kami bersama dengan kamu semua. Yang tadi bersama dengan orang beriman itu mustahzi'un. Apa kata mustahzi'un? Olu-olu aja, main-main aja. Itu sifat orang munafik Allah gambarkan dalam Quran. Bukan nak nuduh-nuduh orang, bukan nak nengok-nengok orang, nak memelihara diri kita supaya kita jangan masuk dalam golongan itu. Bila berada bersama dengan orang beriman, dia macam orang beriman betul lah. Tahlil lah dia, tahmid lah dia, zikir lah dia, selawat lah dia. Kadang tahlil itu bergoyor-goyor apa ni dewan ni. Tahu bergoyor? Jerit pukul, la ilaha illallah, la ilaha, terangkat punggungnya. Orang ingat dia ni beriman benar lah. Tapi bila dia balik kepada geng-gengnya, member-membernya, syaitan-syaitannya, dia dah macam demen. Kalau pergi dia pergi dia majlis karaoke, dia pun karaoke dah sama. Lompat-lompat dia, that's the way I like it. Katanya. Kalau dengan Hindustan, dia pun Hindustan lah. Ya ho janggeli kahir katanya. Kalau dah majlis dangdut, dangdut lah dia. Dalam hatiku hanya ada kamu. Katanya. Itu tanda orang. Tanda yang Allah khabar ni, orang munafik.
Maknanya dia boleh ke tengah ke tepi. Tahu ke tengah ke tepi? Di sini pun boleh, di sini pun boleh. Dia macam sesumpah. Tahu apa sesumpah? Ya Allah, dia macam orang dengar sesumpah. Apa sesumpah? Satu binatang reptilia yang kulitnya boleh bertukar-tukar. Kalau backgroundnya hijau, apa warna kulitnya? Hijau lah dia. Kalau backgroundnya kuning, apa warna kulitnya? Kuning lah. Itu sesumpah namanya. Boleh bertukar rupa, tukar wajah. Ini orang munafik. Banyak lagi tandanya. Tapi mereka tu tujuannya apa? Nak menipu orang beriman. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka ni cuba nak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Apa dia? Mereka tidak menipu sesiapa melainkan diri mereka sendiri. Dia tak ada nipu Allah, tak ada nipu orang beriman. Mereka menipu diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tak menyedarinya. Wa ma yash'urun. Mereka tu tak sedar yang mereka tu menipu. Sedangkan Allah balas balik tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Allah dalam Quran ya. Mereka cuba menipu daya Allah. Allah balas balik tipu daya mereka, dan Allah lah yang paling bijak untuk membalas tipu daya mereka itu. Itu orang munafik. Jadi jangan kita tergolong dalam golongan orang munafik ni. Kenapa? Kerana orang munafik ni tempatnya di mana? Di dalam neraka yang terkebawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan neraka yang terkebawah sekali. Ngapa bawah benar? Ngapa paling bawah? Kerana neraka itu lagi ke bawah lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Faham ke tak ni? Lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Macam orang nak nasi lah. Tahu ke dia main nak nasi ni? Ada ke orang nak nasi pun? Yang mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah. Ngapa? Dia yang paling panas. Yang di atas tu kadang-kadang mantap pun. Kenapa mantap? Tak cukup api ya. Itu yang di atas tu tak cukup api, mantah dia. Tapi itu api neraka ya, bukan api poyok nasi. Poyok nasi ni bukan api neraka. Neraka jangan pula kita kata aku di bawah takut, di atas tak ngapel lah. Jangan harus ya. Di atas pun kita tak nak, di bawah pun kita tak nak neraka ni. Ini munafik. Ini tanda dia kata Allah ya. Apabila kamu katamu itu baik dan ilmumu jahat. Kata-kata baik memang hebat, ilmunya jahat. Dia tahu menari lah, dia tahu main saksofon lah dia pandai, main akordion lah dia pandai. Ilmunya jahat, kata-katanya baik. Nyuruh anaknya pergilah ke masjid, ada orang dah azan, dia duduk merokok bawah rumah, puih lagi. Jadi kata-katanya baik, ilmunya jahat. Kemudian begitu juga maka engkau daripada segala orang yang binasa. Lagi menipu mereka itu akan Allah Ta'ala. Mereka itu cuba menipu Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu menipu akan mereka. Allah balas balik tipu daya mereka itu. Maka tiada menipu mereka itu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu siapa melainkan diri mereka sendiri. Padahal mereka itu tiada tahu, tak sedar dia tu nipu diri sendiri. Dia ingat dia pandai, dia nipu Allah. Tengok Allah apa aku tipu katanya. Orang beriman apa aku tipu. Rupanya dia menipu dirinya sendiri, dia pun tak tahu. Okey, itu mesej yang kedua. Yang ketiga, hai anak Adam, tiada kamu masuk syurga melainkan orang yang merendahkan diri kerana membesarkan akan daku, dan serta siang dan malam itu ingat akan daku, dan menegah ia akan nafsunya daripada segala keinginannya kerana membesarkan akan daku. Maka aku pulangkan akan orang yang dagang, dan aku sentosakan akan orang yang fakir, dan aku muliakan akan anak yatim, dan adalah aku bagi anak yatim itu seperti bapa yang penyayang, dan adalah aku bagi perempuan yang bujang itu seperti suaminya yang penyayang.
Ini mesej yang ketiga ya. Apa kata Allah? Wahai anak Adam. Apa kata anak Adam? Wahai manusia, wahai Timah, wahai Munah, wahai Endun, wahai Enak, wahai Kalsum, wahai Siti. Ada kan mana? Takkan seorang tak kenal. Manusia lah belakang. Wahai Ibrahim, kan tak sebut Ibrahim, marah pula dia tak sebut nama orang dia sebutnya. Wahai Nasir, wahai apa? Saiful, wahai macam-macam lah ustaz ini manusia lah belakang tu. Apa dia? Tidak kamu masuk syurga. Kamu takkan dapat masuk syurga melainkan orang yang merendahkan diri kerana membesarkan akan daku. Yang dibesarkannya hanya Allah Ta'ala saja. Apa dia buat semata-mata kerana Allah. Apa buat datang ni? Apa buat datang pagi ni? Kerana Allah, bukan kerana nak nunjukkan tudung baru. Merolek-rolek tudung. Tengok kau aku pakai tudung baru. Tidak kau nampak aku ni. Bukan kerana itu. Semata-mata kerana Allah. Saya ngapa datang? Ngapa saya datang? Kerana Allah. Bukan lepas ini masuk mentokar keluar balik, masuk mentokar keluar balik, masuk keluar balik, tutup kereta, tutup bonet, buka bonet. Pasal apa? Pasal Ustaz Nasir tak nak dekat. Apa hal ni? Pasal apa tak nak dekat? Ngapa hendak kau Ustaz Nasir ni? Hendak kat envelope. Tahu kat envelope? Jadi kalau kerana envelope dapat apa? Dapat envelope aja lah. Tak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membesarkan Allah. Pagi ni kita membesarkan Allah lah. Itu sebab kita datang ni. Kita hanya membesarkan Allah Ta'ala saja. Jadi kita merendahkan diri. Kerana takabur tu hukumnya haram. Jadi kita merendahkan diri. Kerana apa? Allah suruh kita merendahkan diri. Jangan muji diri sendiri. Jangan masuk bakul angkat sendiri. Jangan sampai kalau ngajar habis tu tak adalah ya. Akulah ustaz yang paling teror dalam negeri Perak ni. Tak ada orang yang menandingi kewibawaan aku. Itu apa? Itu membesarkan diri lah tu. Jangan ya. Atau membesarkan keluarganya, membesarkan anak-anaknya. Tengok ustaz tu nunggu beg, pakai jubah, pakai sorban, elok penuh pakainya. Dia memang tanya, "Ke mana ustaz?" Nak pergi Kuala Lumpur, kata ustaz ya. Nak rumah anak tu engineer di sana. Ya, rumahnya dekat dengan rumah Najib. Hari-hari dia tu ziarah Najib. Nak ditukar Najib di Ulu Kinta, tak nak tukar di Demak ke Ulu Kinta, tak bagi di Najib. Sayang benar Najib kan dia. Padahal soalan yang pertama tadi apa? Nak ke mana ustaz? Jawab ke Kuala Lumpur, full stop. Yang melerik-lerik tu ngapa? Patutnya jawab balik apa? Apa jawab balik? Tak tanya pun kata. Itu jawabnya. Jadi kalau kita nak apa pun, biar membesarkan Allah, jangan membesarkan diri sendiri ya. Jadi kerana Allah ya. Orang yang membesarkan Allah itu apa? Dia serta siang dan malam itu ingat ia akan daku. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka sentiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil pembaringan. Itu orang yang membesarkan Allah Ta'ala ya. Jangan lupakan Allah Ta'ala. Every time you must remember Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan kepada Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Maka aku pulangkan orang yang dagang. Kalau kamu membesarkan aku pulangkan orang yang dagang. Artinya macam orang dagang balik negeri. Seronok tak orang dagang balik negeri? Orang Bangla tu, dia orang dagang lah. Kalau dia balik ke Bangla, seronok ke tak? Seronok lah. Orang Indon, dia bekerja Indon sini jadi bibi umpamanya, dapat dia balik ke negeri dia, seronok tak? Seronok. Itu kadang-kadang tak nak balik sini. Macam itulah dia pulang. Kita ni dalam dunia ni dagang. Ya, Islam ni dagang. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi. Jadi kalau kamu dunia ni seperti orang dagang. Orang dagang lah. Tapi bila balik ke rumah, ke tempat asal dia, seronok tak dia? Seronok lah ya. Macam perempuan lah, asal dari mana-mana lah. Bila pencen tu balik kampung, seronok tak? Ada tak seronok? Seronok lah ya, balik kampung. Tu macam dah balik negeri dia. Kemudian
Aku pulangkan akan orang yang dagang dan aku sentosakan akan orang yang fakir. Dia dalam dunia ni fakir, apa tak ada. Tapi aku beri mereka segala kelengkapan hidup ni. Ada belaka ya. Asalnya fakir. Dan aku muliakan anak yatim. Anak-anak yatim tu bila mereka mati esok jadi mulia. Bukan macam orang biasa ya, dia jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah aku bagi anak yatim itu seperti bapa yang penyayang. Aku bagi, aku supply segala-galanya untuk dia. Dan adalah aku bagi perempuan yang bujang seperti suaminya yang penyayang. Jadi perempuan-perempuan yang bujang dengan takut Allah ada. Allah jadi pemberi hiburan kepada mereka-mereka yang bujang tu ya. Macam suamilah ya. Maka barang siapa adalah segala perkara itu sifatnya, kalau dia begitu buat segala yang disuruh, apa dia? Lagi sentiasa ingatkan Allah. Ya, macam itulah sifat dia. Ya. Yang dilarang ditinggalkannya adalah aku itu mengasihinya, mengasih baginya. Apabila meminta ia daripada aku sesuatu, nescaya aku beri akan dia. Dan akulah yang memberi lagi yang amat murah. Allah tu amat pemurah. Apa saja boleh minta dengan Allah Ta'ala. Bukan benda aja, apa pun boleh minta dengan Allah Ta'ala. Cuma jangan minta benda-benda yang mustahil lah. Nak minta dengan Allah tu biar nak minta sihat, boleh tak? Boleh. Nak minta kaya, boleh tak? Boleh. Ya, nak minta apa lagi? Nak minta pandai, boleh tak? Boleh. Itu sebab kita nak mengaji tu berdoa dengan Allah dulu. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita doa dulu, mudah-mudahan kita dapat kepahaman yang baik. Ya, boleh. Cuma nak minta tu janganlah benda-benda yang tak masuk akal. Ya, atau benda-benda yang boleh merosakkan umat. Ya Allah ya Tuhan kami, luruhkanlah kepada aku 20 kilo emas. Kita mau ke luruh? Mau ke 20 kilo emas luruh? Kalau Allah nak bagi boleh tak? Boleh, tapi Allah tak bagi. Kalau siapa minta 20 kilo emas luruh, asal minta luruh, asal minta luruh, asal minta luruh, apa macam? Akibatnya apa? Akibatnya emas tak laku lah, dah semua ada emas. Jual dah. Tak ada siapa nak. Aku banyak kata, aku nak. Sekarang ni emas berapa duit sekilo? Tu sekilo, segram je berapa duit ya? Pasal apa? Payah nak dapat. Setiap sesuatu yang mahal tu payah nak dapat. Itu yang mahal emas tu. Tapi kalau saya minta turun, saya minta luruh, ya. Timah duit sekilo pun tak laku dah. Ya. Begitulah. Jadi nak minta tu biar benda yang menasabah. Ya. Lagi satu, jangan minta supaya orang lain binasa. Tak boleh. Ya Allah ya Tuhanku, cekik tulang dah sana tu dia mampu ke? Tak mau ya, tak boleh. Jangan, haram hukumnya. Lagi jangan minta mati. Jangan minta mati ya. Ya Allah ya Tuhanku, caburkanlah nyawa aku. Boleh tak? Ada tak orang minta mati? Ada. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Ada? Dah mati belum? Dah mati ke belum? Udah. Tak boleh apa itu. Tapi kalau macam ini tak apa. Ya Allah ya Tuhanku, kalau mati itu lebih baik bagi aku, maka pendekkanlah nyawa aku. Tak apa ya. Kalau hidup itu lebih baik bagi aku, maka panjangkanlah umurku. Itu tak apa ya. Ya. Kerana aku boleh memberi apa saja yang kamu hendak ya. Allah lah yang boleh mengkabulkan doa kita. Okey, wallahu alam. Sekian dulu ya. Yang kedua ni pun 24 minit. Ya. Ini yang kedua ni. Yang pertama tadi 45 minit. Maknanya sudah sejam lebih. Kita mengaji pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan.